A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin. Yang dihormati Tuan Imam Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid kita, yang dirahmati sekalian muslimin muslimat pada hari hadirin Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum tu marilah sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi taala. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan lagi perkongsian ilmu ataupun pengajian kita, yang mana pengajian ni adalah satu amaliah sepanjang hayat. Orang tua kata talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu ni bermula daripada buayan, orang Kelantan panggil daripada no lagi, ilal lahdi, sehingga kepada lian lahat. Masuk dalam kubur pun masih belajar talqin tu ajarlah tu. Jadi insya-Allah kita dengan penuh niat keikhlasan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meneruskan pengajian kita secara tak formal lah, bukan universiti, bukan sekolah, tapi di surau, di masjid sepanjang hidup kita. Sebab banyak kelebihan di sana yang saya rasa tak perlu saya sebut, sebab ustaz-ustaz kita pun dah sebut banyak kelebihan kita niat menjadi pelajar ilmu. Banyak kelebihan dia. Dan bahkan dalam kitab ni sebut macam-macam kelebihan penuntut. InsyaAllah sampai tajuk dia kita akan tahu. Cuma pada malam ni kita akan terus menyambung yang sebelum ni, daripada pokok perbincangan kita, iaitu empat anggota badan kita yang kita belajar sebelum ni, ialah mata dengan lidah. Mata dengan lidah. Dan hari ni, pada malam ni, kita belajar yang ketiga, iaitu al-batnu. Batnu ni maksudnya perut. Kita belajar daripada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Kalau kita baca dalam muqaddimah kitab ni, Imam Ghazali bukan dia tulis kitab ni, murid dia yang tulis. Murid dia Imla, dia tulis. Imam Ghazali hanya bercakap macam ni, bercakap. Murid dia tulis, jadi satu kitab. Lepas tu dia panggil di ikdam, di muqaddamah, maksudnya dia bagi kat Imam Ghazali, inilah yang dia bagi kuliah. Imam Ghazali tengok betul. Maka dia sahkan, maka murid dia letak karangan Minhajul Abidin ini karangan guru dia, tapi yang tulisnya murid. Jadi Imam Ghazali ni, kalau kita tengok dalam tulisan dia, di antara benda pelik lah, kekuatan ingatan dia sangat kuat. Kita tengok walaupun dia ceramah tanpa buku, tanpa kitab apa, dia susung elok daripada bab pertama sampai yang terakhir. Itu kehebatan ingatan dia. Dan beza kehidupan kita ni ialah orang yang banyak ingat dengan kurang ingat. Sebab itu Allah Ta'ala ni mengajar Nabi Adam dengan berbagai-bagai ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ilmu ni maksudnya nama-nama lah. Ilmu ni dia berkait rapat dengan nama. Sebutlah apa sekalipun dia mesti ada nama. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Sebab malaikat ni mula-mula dia rasa macam Allah nak buat Nabi Adam, dia macam agak rasa macam macam nak query lah. Jadi Allah Ta'ala bagi kelebihan Nabi Adam ialah dengan ilmu. Jadi kita sebagai anak cucu dia ni, anak cucu Nabi Adam, kena memperbanyakkan belajar ilmu. Sebab daripada ilmu asbab menjadi asbab, kita berubah.
Ada benda boleh, ada benda tak boleh kerana ilmu. Bagi orang yang tak ada ilmu, dia tak boleh jaga lidah dia. Dia nak bercakap, dia bercakap je. Dia tak tahu natijah daripada percakapan dia, daripada penulisan dia. Bagi orang tak ada ilmu, dia tak tahu akibat daripada tu berbahaya kepada dia dan juga masyarakat. Sebab itulah dalam banyak-banyak perkara kita kena ada ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Dan pada malam ni kita sambung lagi tajuk dia al-batnu, atau menjaga perut yang merosakkan ibadat. Itu lidah, mata dengan lidah. Pada malam ni perut. Perut ni panjang ni kalau tengok dalam kitab ni. Jadi saya baca apa ni, ringkas-ringkas lah kalau nak baca semua yang panjang. Nabi pernah bersabda, Nabi kata, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa iza akalna hatta la nashbi. Atau kama qala Rasulullah. Nabi kata, kami ialah satu kaum yang kami tidak akan makan sehingga kami rasa lapar. Apabila kami makan, wa iza akalna, apabila kami makan, kami akan makan sehingga tidak kenyang. Rahsia Nabi handsome. Rahsia handsome Nabi. Nabi Muhammad ni kalau kita baca apa ni Syama'il, sifat-sifat dia, dia disebut lebih cantik daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab itu Nabi ni dia jaga makanan dia. Jaga sebab daripada makanan itulah menyebabkan Nabi boleh buat banyak kebaikan. Jadi kita baca apa kata Imam Ghazali tentang perut. Dia kata Al-Thalisu. Sekarang ni sedang elok lah, sebab kita nak berpuasa ni berkait besar dengan perut lah. Bulan puasa ni yang kita akan hadap berapa hari lagi, dalam 2-3 minggu lagi lebih kurang. Kita akan berada di bulan Ramadan. Dan bila sebut bulan Ramadan, dia berkait rapat dengan perut. Perut kita rasa lapar, nak makan, nak minum. Dan puasa ni ibadat rahsia. Kita boleh bagi tahu kat orang aku berpuasa, tapi kita boleh senyap-senyap boleh minum dalam tandas. Keluar tandas kita kata saya puasa. Orang tak nampak. Sebab itu puasa ni adalah ibadat rahsia. Ibadat rahsia. Dan Allah Ta'ala kata wa ana ajzi bih, hadis kursi, aku akan membalas puasa. Balasan pahala Allah sendiri yang akan balas. Yang lain-lain malaikat catat. Puasa ni Allah sendiri yang balas. Jadi Imam Ghazali kata al-batnu, perut. Perut. Dia kata apa? Wa hasbuka anna maqsudakal ibadah, anna maqsudakal ibadah wa anna at-ta'am bazrul amali wa ma'uhu minhu yabdu wa yambutu. Nabi Imam Ghazali kata wa hasbuka, cukuplah kamu, anna maqsudakal ibadatu, bahawa tujuan ibadat kamu, tujuan ibadat apa dia? Wa anna ta'am bazrul amal, sesungguhnya makanan itu adalah benih amalan, maksudnya amal ibadat lah. Wa ma'uhu minhu yabdu wa yambutu, dan daripada airnya, air apa? Air makanan, minhu daripada makanan, yabdu dia akan zahir, wa yambutu dan dia akan tumbuh. Maksudnya daripada makan apa makanan yang kita makan, maka terzahirlah sikap kita, perangai kita, keadaan hidup kita dan sebagainya. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf dulu, kalau kita baca kitab Tazkiratul Auliya, dia sangat menjaga makanan ni, sebab makanan ni dia memberi kesan kepada sikat kepada perangai kita, perangai kita. Dan dia sebut wa iza khabasal bazru la yatibu zar'a. Imam Ghazali kata lagi, apabila buruklah biji benih, maksudnya makanan yang kita makan tu, la yatibu zar'u, maka tidak baiklah tanaman. Zar'un tanaman, maksudnya hasil daripada benih yang tak baik ataupun makanan tak baik, maka tumbuhan tu pun tak baik. Maksudnya kehidupan kita ni tidak baik dari sudut amal ibadat kita, perangai kita, tutur kata kita, cara cara kita bermuamalah dengan orang dan sebagainya. Sebab tu kita kena tengok makanan daripada siapa yang kita ambil.
Makanan apa, siapa yang masuk, semua ada kaitan. Tambah-tambah di bulan Ramadan nanti ada bazar dah. Bazar Ramadan. Kita pergi bazar Ramadan, kita tengok ada yang tukang masak. Dah lah bulan puasa tak tutup aurat dan sebagainya. Saya tengok, saya ambil kira semua benda tu. Tengok makanan sedap, tengok tuang ni tak bagus. Tak bagus dari sudut syariat. Jadi kita tinggalkan. Carilah orang yang tutup aurat dan sebagainya. Sebab semua itu memberi kesan dari sudut ibadat kita. Bal fihi qataran. Bahkan pada benih yang tak baik itu, dia akan mendatangkan keburukan. Alaika ardaka, mendatangkan keburukan kepada bumi, tanah kamu. Fala yuflihu abadan, maka tidak memberi kejayaan selama-lamanya. Ini nasihat Imam Ghazali yang penuh dengan hikmat. Dia buat perbandingan makanan seperti biji benih. Kalau makanan yang baik, dia menzahirkan sikap kita yang baik. Tapi kalau makanan yang buruk, menzahirkan sikap yang buruk. Sebagaimana biji benih yang tak sihat menzahirkan tanaman yang tidak baik. Itu kata-kata Imam Ghazali lagi. Dan dia kata lagi, wa min zalika, dengan sebab itulah, sebab apa? Dengan sebab kata bahaya daripada makanan yang merosak dan tidak membawa kepada kejayaan tu, dia kata ma balaghana am ma'rufil qarhi, telah sampailah kepada kami kata-kata daripada Ma'ruf al-Qarhi. Ma'ruf al-Qarhi ni seorang ulama yang terkenal. Nama dia Abu Mahfuz Ma'ruf bin Fairuz as-Salih al-Masyhur bin Fairuz, nama dia Abu Mahfuz. Nama dia Ma'ruf lah, Ma'ruf. Dia ni kalau ikut kisah dia, mak dan ayah dia ni Kristian. Ma'ruf Qazi. Panjanglah kalau baca cerita dia ni. Jadi Ma'ruf Qarhi ni, bila dia masuk Islam sejak daripada budak lagi, dia sentiasa berdoa dan sentiasa menjaga makanannya, sehingga dia ni di antara aulia waliullah yang mudah Allah makbul doa dia. Disebabkan dia jaga makanan, dia beradab, walaupun mak ayah dia masih Kristian, dia beradab dengan mak ayah dia dan menjaga makanan. Jadi doa dia diijabah. Senang Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Sebab tu kena jaga. Bila kita makan benda yang haram tak kira lah sama ada daripada hasil ataupun makanan tu sendiri haram, bercampur dengan benda haram ataupun hasil haram. Maksudnya daripada makanan punca curi ke ataupun sebagainya, maka dia memberi akibat doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. Kita berdoa banyak macam mana Allah tak makbul. Jadi Ma'ruf al-Qarhi ni dia kata apa? Dia kata iza sumta, ni puasa lah ni. Iza sumta, apabila kamu berpuasa, fanzur ala ayyi syai'in tuftir, maka kamu lihat makanan apakah yang kamu berbuka. Wa indaman tuftir, dengan siapakah yang kamu berbuka. Wa ta'ami man ta'kul, dan dari makanan siapakah yang kamu makan. Siapa yang masak. Tiga perkara. Pertama, makanan apa yang kita makan. Yang kedua, dengan siapa kita makan bersama. Yang ketiga, siapakah yang masak makanan. Sebab apa? Sebab ketiga-tiga perkara ni dia memberi kesan ataupun efek kepada akhlak, perangai kita ataupun tingkah laku kita. Jadi kita kena tengok yang kita, bila kita nak buka puasa, makanan apa. Kalau kita tengok makanan ni tak boleh makan aku ni, kita tahu apa yang kita tak boleh makan. Kalau makan masam, kita jadi malas. Contohlah, setengah orang makan masam tak apa. Kalau saya tengok, kalau saya pergi kat pasar malam, saya tengok orang Bangladesh, dia banyak beli cili, selalu pilih cili. Makan cili, saya tak tahulah. Kalau saya tak boleh makan cili banyak, dia pilih cili satu bekas. Dia orang ni makan cili banyak sangat lah. CM. Bukan tak boleh makan, boleh makan, tapi setengah orang tak boleh. Macam saya tak boleh. Begitu juga kalau kita tengok makanan tu jenis sejuk, macam buah nangka, bukan tak boleh makan, boleh makan. Setengah orang tak masalah, setengah orang tak boleh makan.
Bila dia nak bangun malam, badan dia jadi mengeras. Kenapa jadi malas ni? Sakit urat dan sebagainya. Jadi makanan-makanan beri kesan kepada pertama tubuh badan kita, yang kedua dari sudut makbul doa di sisi Allah. Sebab tu kita kena jaga. Wa indaman tuftir, dan di sisi siapa yang kamu buka puasa. Maksud di sisi siapa kita makan. Sebab apa? Dia beri kesan juga. Orang yang berdekatan dengan kita beri kesan. Sama ada kalau orang alim, kita boleh tengok macam mana cara dia makan. Luqmah, Saghirul Luqaim dia panggil. Maksudnya setiap suap tu dia ambil kecil-kecil. Kalau kita makan tapi orang yang orang yang kurang ilmu lah, dia akan makan sebanyak-banyaknya. Sedangkan Nabi dia makan tiga jari je. Ada riwayat sebut 3 macam ni je. Kalau kita 5, kalau sudu lagi lah besar. Lepas tu dia kata wa ta'ami man ta'kul, dan dengan siapakah makanan yang masak ataupun siapa yang punya, yang buat. Sebab orang yang buat makanan tu dia ada kaitan dengan berkat. Berkat. Ada orang dia masak tak baca doa, tak baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata kull amrin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap amalan yang tidak dimula dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tu abtar. Abtar maksudnya qalil barakah. Sama ada tidak ada berkat ataupun tidak memberi kebaikan. Jadi siapa yang masuk kita tengok. Kalau lah orang tu tak pakai tudung bulan Ramadan, jual kat bazar Ramadan, agak dia baca bismillah lah. Mungkin dia baca kan. Cuma kalau kita tengok daripada sikap tu, boleh jadi tak. Jadi kena pilih makanan kita nak nak beli di bazar. Seelok-eloknya masak sendirilah. Lepas tu Ma'ruf Al-Qarhi lagi sebut, dia kata pakam man ya'kulu akhlatan. Kam ni litaqsir dia panggil. Fakam man ya'kulu aklatan fayanqalibu qalbuhu amma kana alaihi. Berapa ramai yang saya perhati, seolah begitulah cakap, orang yang dia makan ya'kulu aklatan, dia makan sekali je makan makanan-makanan yang tak baik ni lah, fayanqalibu qalbuhu amma kana alaihi, maka berbaliklah hati dia sebagaimana dia sebelum ni. Maksudnya kalau dia sebelum ni dia jahat, dia jadi jahat dengan sebab makanan. Sebab itulah orang Yahudi ni, dia dah kaji lah macam mana kita merosakkan Islam. Salah satunya makanan. Makanan dia buat macam-macam makanan ringan, makanan yang dicampur dengan benda-benda yang haram dan sebagainya. Bila kita makan tu, maka hati kita jadi gelap. Gelap ni nuktah, ada titik hitam di hati. Bila ada titik hitam, semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, makanan yang halal pun kita tibai, yang haram pun tibai. Sebab tu kena jaga. Lepas tu dia sebut lagi fala ya'udu ila halihi abada. Ni riwayat Imam Ghazali daripada kata-kata Ma'ruf Al-Qarhi. Nama dia Ma'ruf lah. Maka dia tidak kembali selama-lamanya kepada hal yang dia baik selepas dia baik. Dia jadi jahat ataupun perangai dia seperti sebelum ni. Dia sebut lagi wa kam min aqlatin haramat qiyamal lailah. Dan banyak juga dia perhatikan di kalangan orang zaman-zaman dia, banyak min aqlatin, dia makan satu makanan, makan sekali je, haramat qiyamal lailatin. Makanan tu menegah dia daripada qiyamul lail. Qiyamul lail ni bangun malam. Bangun malam ni di antara amalan yang sangat berkat. Sangat barakat. Ya Allah Ta'ala senang makbul doa. Yang mana masa tu as-sahur, sahiral laya dia panggil. Berjaga malam untuk qiyamul lail ni di antara amalan-amalan yang barakat lah. Amalan yang sangat barakat. Jadi kalau kita ada ada masa, ada peluang, boleh buatlah. Ni amalan yang sangat berkat. Jadi Ma'ruf Al-Qarhi kata ramai orang di zaman dia makan benda-benda yang bukan benda yang haram, tapi benda-benda yang tak baik tadi. Orang ni sedia tak baca bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Di sisi orang yang fahsh, orang yang selalu buat dosa, maka menyebabkan perangai dia berubah.
menghalang dia daripada melakukan qiyamul lail. Lepas tu dia kata lagi, wa kam min nazratin mana'at qira'ata surah. Dan berapa banyak ketika zaman dia juga orang yang memandang sesuatu perkara yang mana pandang tu menegah daripada membaca surah. Surah ni maksud Al-Quran lah. Macam zaman kita lah. Zaman kita ni banyak sangat lah TikTok, Facebook, banyak kita duduk tengok lalai, leka, tengok-tengok. 1 jam tak rasa apa. Kalau 1 jam tu 2 juzuk dah tu. Baca Al-Quran 1 jam 2 juzuk. Tapi kalau kita tengok TikTok ni, lepas tengok kita tarik bawah, lepas tengok tarik, tarik lagi. Dia habis masa macam tu. Jadi itulah sebab tengok tu kena jaga-jaga juga, ambil masa kita. Saya kalau bangun pagi, saya letak telefon jauh-jauh, ambil Al-Quran dulu, mesti baca Quran. Kita punya matlamat, lepas salat subuh balik rumah daripada surau tu mesti baca Quran. Kok mana mesti baca Quran. Sekurang-kurangnya dua muka sekurang-kurangnya. Itu yang nak mengelakkan daripada lara. Kalau tak, kalau kita tengok TikTok ni, dia akan semakin lama semakin tengok semakin dia apa ni, membawa naluri kita nak tahu. Dah 2 jam atau 1 jam, setengah jam hilang begitu je masa. Lepas tu dia kata lagi, ma'ruf khalqi, wa innal abda la ya'kulu aklatan. Ada juga pada masa dia ada seorang hamba la ya'kulu aklatan, dia makan satu makanan, disebabkan makan fayuhramu biha qiyamusanah. Dia dapati orang ni makanan ni menghalang hamba itu daripada qiyamul lail selama setahun. Orang aulia ni dia perhati. Dia perhati. Lepas tu dia kata fa'alaika ayyuhar rajulu bin nazarid daqiq wal ihtiyabil baligh asyadid fi qutika. Maka hendaklah, kalau dalam bahasa tasawuf ni dia sebut fa'alaika, ilzam alaika, maksudnya wajib ke atas kamu wahai manusia. Ar-rajulun lelaki, tapi maksudnya manusia, kita lah umat Nabi Muhammad, bin nazarid daqiqi, dengan lihat secara halus. Daqiq ni mendalam, lihat secara mendalam. Wal ihtiyatil balighi, dan kamu berjaga bersungguh-sungguh. Asyadid, yang sangat-sangat, pikutika, pada makanan kamu. Kena jaga makanan kita. Makanan daripada mana, sebagaimana saya sebut tadi lah. In kan laka inayatun biqalbika, sekiranya kamu nak menolong hati kamu, wa himmatun fi ibadati rabbika, kalau kamu betul-betul nak tolong hati kamu dan nak menolong himmah ni motivasi kamu, fi ibadati rabbika, dalam beribadat kepada Tuhan kamu. Ini di antara nasihat Ma'ruf Al-Qarqi tentang makanan. Kita tengok bersungguh-sungguh. Haza fi asl qut hatta yakuni wajhi. Dia kata ingatlah ini, apa dia, iaitu tengok bersungguh-sungguh, jaga bersungguh-sungguh, iaitu pada asal, daripada mana makanan, hatta yakuna min wajhihi, sehingga jadilah makanan itu daripada wajahnya ataupun jalannya ataupun matlamat dia, iaitu halal. Summa alaika bil adabi fihi, kemudian wajib ke atas kamu, maksud wajib ni sentiasa mulazamah. Di sini mulazamah, sentiasalah kamu dengan beradab padanya, pada makanan. Ya sebutlah adab makanan banyak sini ni. Kalau nak baca semua banyaklah adab makanan. Dalam apa ni, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tentang adab ni, dia panggil kitab Bidayatul Hidayah. Dalam tu banyak sangat adab. Adab sebelum wudu macam-macam. Sarah dia muruki apa ni, maraqi ubudiyah. Sarah dia. Saya belajar kitab tu, khatam. Banyak sangat. Memang kita tak mampu nak ikut 100%, tak boleh. Tapi kita buat sekadar yang kita boleh buat. Dan adab untuk makan, dia kata
Yang pertama dia kata adab untuk makan ghuslul yadain qabla ta'ami wa ba'di. Basuh tangan sebelum makan dan selepasnya. Lepas tu dia apa ni, syarah ni Syekh Dahlan ni dia sebut satu hadis. Dia kata al-wudu'u qabla at-ta'ami hasanatun wa ba'da at-ta'ami hasanatani. Wuduk sebelum makan mendapat satu kebaikan. Hadis daripada Aisyah. An-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Dia kata wuduk sebelum makan mendapat satu kebaikan dan wuduk selepas makan mendapat dua kebaikan. Jadi dan Imam Suyuti tambah lagi. Dia kata innama kana al-ghuslul yadaini ba'da ta'am hasanataini li'annahu syar'uhu wa qablu bihasanatin li'annahu syar'ut Taurah. Imam Ghazali ni sebut pasal hadis ni. Dia kata hadis ni macam pelik sikit. Dia ada hadis lain dia sebut basuh tangan sebelum ba'da ta'am hasanatain li'anna syar'u wa qablahu bihasanatin. Sebelumnya hasanah. Betul lah, samanya sama. Li'annahu syar'ut Taurah. Dalam kitab Taurah ada sebut ni. Jadi itulah secara ringkasnya adab makan pertama sekali basuh tangan, dan yang kedua dia kata atas miyatu fi awal aqdi, baca bismillah. Baca bismillah sebelum makan. Walau qala ma'a kulli luqmatin yarfa'u ila famihi bismillah fa huwa ahsan hatta la yasqulu syarru an zikrillah ta'ala. Dia kata ada zaman dulu ulama-ulama zaman dulu, ahli-ahli tasawuf, setiap kali makan baca bismillah. Lepas nak ambil pula bismillah. Jadi zikir sambil makan. Boleh, harus. Supaya kita sentiasa ingat kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga dia kata al-aqlu bil yamin. Al-aqlu bil yamin ta'adduban 'alal asah. Nabi ni yang ketiga makan menggunakan tangan kanan. Kalau kita basuh tubuh kita tangan kiri, makan tangan kanan. Ada orang dia menulis guna tangan kiri tapi makan boleh tangan kanan. Pelik juga. Dia pelik. Dia sebab ada satu hadis dia sebut Nabi ni dia perintah seorang sahabat supaya makan, dia kata makanlah dengan tangan kanan, kul bi yaminik, makanlah tangan kanan. Dia tengok sahabat makan tangan kiri. Sahabat kata la astati', aku tak mampu wahai Rasulullah. Nabi ulang lagi sekali sampai 3 kali. Dia masih jawab benda yang sama, ya Rasulullah saya tak mampu nak makan tangan kanan, sebab dia dah kidal, dah biasa naik kidal. Nabi kata tidaklah yang menegah kamu daripada makan tangan kanan kamu itu melainkan dengan sebab kesombongan kamu. Ada sifat sombong. Jadi orang yang makan tangan kiri ni sebenarnya ada sifat sombong. Kena usaha supaya boleh makan tangan kanan. Dalam ni dia riwayat satu hadis, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna mastata'a fi tuhurihi. Nabi ni dia sangat suka at-tayamun, bukan tayamum debu dah, tayamun daripada al-yumna, kanan. Nabi dia setiap benda yang baik dia mesti suka sebelah kanan. Nak ambil Al-Quran guna tangan kanan, nak makan guna tangan kanan. Setiap benda yang baik dia guna tangan kanan. Lepas tu dia sebut mastata'a fi turhi. Ni dalam bab tuhuri, maksudnya sama ada ketika wudu, mandi junub, dia akan mula sebelah kanan, basuh tangan kanan dulu, lepas tu tangan kiri. Muka dia akan basuh sebelah kanan dulu, berat sebelah kanan, baru sebelah kiri. Begitu juga makan. Adab makan ni sebelah kanan, tangan kanan. Dan makanan yang kita ambil itu biarlah sebelah kanan dulu. Kalau ada makanan tak sedap pun kita ambil juga sebelah kanan kita, sebab kita nak ambil sunnah Rasulullah. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat, ayyakula mimma yalih. Di antara adab ketika makan ialah kita makan makanan yang yalih, maksudnya yang sebelah makanan yang dekat dengan kita. Maksud kalau kita nasi, lepas nasi apa yang ada sebelah kanan kita tu?
Ada contohnya, ada sayur, ambil sayur dulu, jangan tengok sebelah kiri ayam, kita pergi ambil sertul, tak boleh. Kalau kita nak ikut sunnah, ambil sebelah kanan dulu yang dekat dengan pinggan utama kita. Zaman Nabi gandum, balah, kurma dan sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima dia kata yusaghirul luqmata qadra ma yas'ul fam. Memperkecilkan luqmah. Luqmah ni suapan. Nasi tu kita kecilkan dia punya kalau kita makan nasi lah, jangan ambil satu genggang kita sumbat dalam mulut kita, tu tak baik, tak ada adab. Nabi ni dia ambil kecil je. Ada riwayat kata 3 jari je, ambil sikit je makan, sekadar memenuhi mulut. Itu yang kelima. Yang keenam dia kata alla ya'kulu na'iman aw muttaka'an. Bukan muttaka'an, muttaki'an. Dia kata tidak boleh, janganlah makan hal keadaan tidur, atau muttaki'an. Muttaki'an yang menyandar. Kita ada kursi sedap rumah kita, kursi mahal, yang makan menyandar. Lama kita makan. Jadi itu tidak digalakkan juga. Bukan tak boleh menyandar, boleh, tapi adab dia, adab makannya kita tidak duduk. Kalau kita baca ni, banyak ni dipanggil safrah. Safrah ni macam sejadah lah, kain letak makanan, dan Nabi duduk. Dan saya baca tadi, Nabi kadang-kadang duduk masa makan tu macam tahiyat akhir tu, dia duduk macam tu. Ada yang duduk dia angkat kaki sebelah, macam kita duduk lah, bagi ruang orang lain. Supaya apa? Bila kita duduk macam tu, angkat kaki sebelah, perut jadi dia tak membuka, perut kita tak terbuka, dan sebab tu kita akan makan sikit. Itu sebab dia. Banyaklah, kalau baca semua sekali memang banyaklah. Jadi sebab itu makannya jangan makan sambil tidur, sambil menyandar. Sebab menyandar dia boleh menyebabkan perut kita terbuka. Perut tak penuh. Bila makan tak penuh. Bila kita duduk macam ni, Allah penuh. Aku rasa. Adab yang keenam. Yang ketujuh dia kata alla ya'kula fawqas sab'i wa fawqal ju'i. Jangan makan melebihi kenyang yang lebih, ataupun kurang daripada lapar. Maksudnya makan sederhana. Yang mula-mula saya baca hadis tadi, Nabi kata nahnu qaumul la na'kulu hatta najua wa iza hakalna hatta la nashbi'a. Kami satu kaum yang tidak akan makan sehingga kami rasa lapar. Apabila kami makan tidak kenyang. Itu rahsia Nabi ni sentiasa sihat. Jadi kalau kena nak sihat, ikut cara Nabi makan. InsyaAllah kita akan sihat. Begitulah. Dan banyak lagi lah adab makan. Kalau baca semua banyak. Itulah di antara sedikit sebanyak adab makan. Lepas tu sambung lagi kepada ini kata-kata Imam Ghazali ni. Dia kata summa alaika tu kata-kata Imam Ghazali dah. Bila adab tu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata kemudian hendaklah kamu menjaga adab pada makan. Wa illa, maksudnya sekiranya tidak menjaga adab yang disebut tadi, kunta hammalan lit-ta'ami mudayyi'an lil ayyam, sesungguhnya kamu menanggung makanan mudayyi'an, hal keadaan kamu mensia-siakan lil ayyam, pada hari-hari kamu. Kita makan banyak, tapi makan itu tidak boleh membawa kepada ibadat kepada Allah. Maka dalam ilmu tasawuf ni dianggap mensia-siakan makanan. Makan banyak kita tak guna, sedangkan makanan yang kita makan tu boleh digunakan untuk banyak kebaikan, beribadat, bekerja, macam-macam lah. Dan disebut lagi iz qad alimna yaqinan, sesungguhnya qad alimna. Qad ni bila letak di madhi, dia akan jadi taukid dalam bahasa Arab. Sesungguhnya kamu telah tahu, yakinan, hal keadaan kamu yakin, bal ra'aina, bahkan kita semua tengok, iyanan, dengan mata kepala kita, iyanan dengan mata kepala, anal ibadata la taji'u minha syai'un izam tala'atil batnu. Sesungguhnya ibadat
dia tidak akan datang sedikit pun apabila perut kita penuh. Bila perut penuh, ibadat ni tak datang. Rasa nak buat ibadat tidak datang. Kita rasa nak tidur, rasa nak berehat, dan ia akan mendatangkan syahwat yang lebih. Itu sebab makanan. Dan ini sebut apa ni? Kalau makan banyak, satu dia tak datang ibadat, yang kedua dengan sebab makan tu dia melahirkan apa ni, syahwat yang kuat, dan keinginan lain yang bukan ibadat. Kita perasanlah kalau kita makan banyak apa yang jadi pada kita. Lepas tu dia sebut wa in akrahtan nafsa, kalaulah kamu memaksa diri kamu ala zalika, iaitu kita makan banyak tapi kita paksa diri kita buat ibadat. Dia kata wajahadta, dan kamu berjihad juga untuk buat ibadat bidurubil hiyali, dengan bermacam-macam elok. Aku makan banyak nak buat ibadat. Kita makan banyak, lepas tu kita buat ibadat. Aku mesti buat. Fala takunu tilkal ibadatu lazzatun wala halawatun. Maka kamu akan dapati bahawa ibadat yang kita buat tu tidak rasa lazat dan tidak rasa manis. Kata kita makan banyak boleh menyebabkan ibadat, walaupun kita usaha juga buat ibadat dengan sebab makan. Sebenarnya kalau makan banyak kita jadi malas, tapi kita usaha, kita bersungguh-sungguh juga, maka ibadat yang kita buat tidak ada kemanisan, tidak rasa lazat, sebab perut kenyang. Sebab itu dia kata walizalika qila. Imam Ghazali sebut lagi apa ni, riwayat kata-kata setengah daripada apa ni, aulia Allah, wali-wali Allah pada zaman dia. Dia kata la tatma' fi halawatil ibadati ma'a qasratil aqli. Janganlah kamu tamak dengan ibadat sedangkan kamu makan banyak. Jangan kamu tamak dalam rasa manisnya beribadat sedangkan kamu makan banyak. Wa ayyun nurin bin nafsi bila ibadatin, di manakah datangnya nur, cahaya daripada Allah pada diri seseorang itu dengan tidak ada ibadat. Wa fi ibadatin bila lazzatin wala hawatin, dan pada ibadat yang tidak ada rasa lazat, lazat dan juga rasa manis. Sebab itu kalau kita tengok orang aulia Allah ni, kalau kita baca Tazkiratul Aulia, kita apa ni berkaitan dengan orang wali ni, dia boleh bertahlil sampai 10,000 kali dalam satu masa yang panjang. Bagi kita pelik sebab dengan dia menyebut nama Allah, dia rasa manis. Dia berbeza dengan kita. Kalau kita tengok, kita pelik. Lepas tu dia sebut lagi, ni yang last sekali, nasihat daripada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham bin Mansur rahimahullah ta'ala. Dia ni mati pada tahun 161. Tufiya sanah ihda wa siti wa mi'ah, 161 hijrah. Dia ni zaman tabi'in lah kalau tengok masa dia ni. 100 tahun yang apa ni, tabi'in. Ibrahim Adham ni, dia ni seorang yang alim ulama, dan dia banyak berada di Bukit Lebanon. Lebanon sekarang ni, perang sekarang ni dengan orang Yahudi kan, Hizbullah perang dengan Yahudi. Di Bukit Lebanon ataupun Lebanon pada suatu masa dahulu, ramai aulia Allah berada di situ. Orang alim di kalangan aulia Allah, wali Allah banyak di situ. Dan hukum bagi kita beruzlah dengan masyarakat ni boleh sekiranya ramai orang alim. Sebab itu orang alim ni, dia tak, orang yang alim, maksudnya alim dari sudut agama, dia tidak boleh beruzlah, ataupun uzlah maksudnya mengasingkan diri dengan orang awam sekiranya di tempat tu tidak ada orang alim ataupun tidak ada ustaz yang mengajar orang. Hukum dia haram, dia mesti keluar daripada bukit-bukit ataupun gunung-gunung. Tapi zaman Ibrahim Adham ni ramai orang alim. Sebab itu pada zaman dia orang-orang alim ni banyak beruzlah, mereka tinggal dunia, beribadat di bukit-bukit, khususnya Bukit Lebanon. Dia kata Ibrahim Adham ni bila dia pergi sana, dia dapati ramai orang alim ulama
di kalangan tabi'in mereka beramal dan mu'uzlah di Jabal Lubnan, Bukit Lubnan lah. Dia kata fakanu yusunani, Ibrahim Adhan dia kata mereka menasihati aku. Dia kata apa? Iza raja'ta ila abna'id dunya, wahai Ibrahim, kalau kamu pergi kepada abna'ud dunya, kita orang awam ni dia panggil anak-anak dunia, anak-anak yang mengejar dunia, fa'izhum bi arba'i khisalin, kamu nasihatlah mereka dengan empat perkara ni. Khisal ni perkara, empat perkara ni. Kullahum, katalah kepada mereka, maksudnya nasihatlah mereka, man yuksiril aqla, siapa yang banyak makan. Azan. Azan lagi. Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد وسلم وتمقام مناسبة إنك لا تكون الحمد لله. Kita baca sikit apa ni kata-kata apa ni Imam Ibrahim Adham. Habis ni habislah. Apa ni Ibrahim Adham dia sebut lagi, dia kata iza raja'ta ila abna'i dunya, sekiranya wahai Ibrahim Adham, Aulia Allah di Bukit Lubnan sebut nasihat pada Ibrahim Adham. Dia kata, wahai Ibrahim, kalau kamu kembali kepada anak dunia, kamu nasihatlah mereka dengan 4 perkara. Katakanlah kepada mereka, kalau sesiapa yang makan banyak, mereka akan tak dapati lazatnya beribadat pada Allah. Dan sesiapa yang kedua, siapa yang banyak tidur, dia tidak akan dapati dalam umur dia keberkatan. Wa man talaba irda'an nasi fala yantazir ridha'a rabb, sesiapa yang mencari menuntut
mencari keredaan manusia, fala yantazi ridha rabbi, maka janganlah dia menunggu keredaan Allah. Maksudnya kita buat ni biarlah ibadat kita semata-mata kerana Allah, jangan kerana nak tunjuk orang, kita nak suruh orang suka kita buat benda yang baik-baik kerana orang, maka Allah tak redha. Lepas tu dia sebut yang keempat, wa ma yaksi kalam bil fudul wal ghibah, sesiapa yang membanyakkan percakapan tentang perkara-perkara yang lebih fudul perkara yang lebih lah, maksudnya benda-benda tak berfaedah. Kita berbicara tentang bicara tentang bola berjam-jam, kita tengok ulasan bola 2 jam, tengok mata kita tak berkelip. Awal ghibah, ada juga mengumpat, fala yakhruju minad dunya ala din Islam, maka orang itu kebiasaannya dia akan tak keluar daripada dunia, dia akan keluar daripada dunia di atas bukan agama Islam. Itu pemerhatian para awliya Allah tentang sifat-sifat manusia yang berlaku apabila meninggalkan 4 perkara nasihat daripada awliya Allah di Bukit Lubnan ni yang dibawa oleh Ibrahim Adham. Jadi saya setakat itulah untuk perkongsian ilmu pada malam ni. InsyaAllah mana-mana yang kita dengar, walaupun kita tak ingat semua, kita kita cubalah jaga makanan kita dalam hidup kita, supaya apa yang kita makan, lebih-lebih lagi kita nak puasa. Kalau kita pergi, yang terbaiknya kita masak sendiri dengan penuh doanya apa semua. Bila kita masak, kita boleh, sebelum kita masak tu, sambil kita basuh berah, kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Para isteri boleh doa, ya Allah, jadilah makanan ni supaya suami aku sayang kat aku, anak aku jadi baik. Baca doa sikit, tiup dalam tu. Jangan tak baca apa, bahasa pakai macam tu je, lupa pada Allah, jadi berkat dia tidak ada. Jadi rasa setakat itu saja. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keredaan dan rahmat Allah SWT, dan kita diringankan, dihisap oleh Allah di akhirat nanti. Dengan sebab kita belajar, kita berusaha untuk memperdalami ilmu-ilmu Allah SWT. Ia takat itu saja. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.